Dalam isu ni pernah ada orang tanya, bila kita berhadapan dengan orang kafir, kita berhadapan dengan orang kafir biasa ke, orang kafir sederhana ke, orang kafir jenis lawan suka kutuk Islam ni, apa kita nak buat yang terbaik? Kita nak doakan kecelakaan dan keburukan ke, kita nak doakan supaya mereka terbuka hati dan dapat hidayah? Nak mana? Orang ada buat macam-macam ni, nak doa, oh terbukalah hati dia agar dia terima Islam ke, benci ni aku doakan kecelakaan, aku doakan kemampusan ke, lagu mana? Apa kita nak buat? Dalam kes sirah Nabi, Nabi lebih banyak memaafkan ke mendoakan kecelakaan? Dalam kes paling banyak Rasulullah banyak memaafkan. Kita ambil contoh dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Sebelum berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah, bukankah ada senarai blacklist 15 orang yang dikehendaki, paling dikehendaki, orang ni kalau dapat tangkap bunuh? Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abu Jahal, Wahsy sendiri pun, dan beberapa nama lain. Bila kita lihat 15 ni patut dibunuh, tapi yang Rasulullah bunuh berapa orang? Bukan Rasulullah lah, sahabat-sahabat atas perintah Rasulullah, 3 hingga 4 orang je. Hak lain, hak sebenarnya minta dibunuh tu, semua Rasulullah maafkan. Ikrimah Rasulullah maafkan. Wahsy yang bunuh pak saudara dia Hamzah, Nabi maafkan. Tengok Wahsy, bila Nabi maafkan, dulu dia bunuh pak saudara dia Hamzah, lepas tu jasa Wahsy apa? Selepas Nabi maaf, dia yang bunuh Musailamah Al-Kazzab tu. Kan dia pernah sebut selepas bunuh ni, tombak ni, dia kata tombak di tangan aku ni, tombak ni lah yang aku guna untuk bunuh orang yang paling mulia, dan tombak ni jugalah aku bunuh orang yang paling celaka. Dulu sebab tombak ni dia tombak Hamzah, dengan tombak ni sekarang dia bunuh Musailamah Al-Kazzab. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, Nabi maafkan, dan dia jadi pahlawan-pahlawan perang terkemuka dalam berapa siri peperangan selepas kewafatan Rasulullah maaf. Tapi ada ketika Rasulullah memang pernah mendoakan kecelakaan dalam bentuk laknat. Rasulullah pernah mendoakan doa seperti ini, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, celaka dan laknatlah bangsa Quraisy, bangsa Quraisy, bangsa Quraisy. Tapi doa Nabi ni ada pengkhususan. Orang hak lawan, orang hak tentang. Kalau ambil umum, pak saudara Nabi pun Quraisy, sahabat Nabi pun Quraisy, tok Nabi pun Quraisy, dia jadi kena semua. Doa Nabi ni untuk orang hak lawan, untuk orang hak benci, untuk orang hak tentang. Bahkan nama-nama tertentu, Allahumma al'an bi Amru bin Hisham wa Utbah bin Walid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'is, Ummarah bin Walid, Umayyah bin Khalaf. Semua nama ni Nabi sebut satu-satu. Ya Allah, laknatlah Amru bin Hisham, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'is, dan juga yang terakhir Ummarah bin Walid. Semua hak Nabi doa laknat ni, hak ni lah hak mampus awal perang Badar. Tak ada satu pun doa laknat Nabi ni selamat dalam perang Badar. Semua nama hak Nabi doa tu, semua mati perang Badar. Abu Jahal awal lagi kena bunuh dekat sahabat cilik Abdullah ibnu Mas'ud. Lepas tu hak lain, Umayyah bin Khalaf, bos majikan Bilal, mampus awal juga. Semua mati. Dalam kes Nabi guna pendekatan ni, tapi sekali-sekala. Maksudnya jahat sangat orang ni, baik matilah. Faham tak? Tapi dalam kes dakwah, kita tak boleh guna keras macam ni. Tengok, bila berhadapan dengan pak saudara Nabi, Abu Lahab, dia penakut, dia tak pi, sebab tu dia selamat. Abu Lahab pi tak perang Badar, tuan-tuan? Abu Lahab pi tak? Abu Lahab tak pi, dia hantar orang lain. Dulu dalam kaedah kita panggil etik peperangan bangsa Arab ni, kalau kita sepatutnya pi sebab kita ketua, tapi kita tak pi, kita kena upah seseorang wakil kita.
Contoh kita ketua, hang kena pi ni, tapi aku tak boleh pi lah, ada kerja. Jadi aku utus orang ni. Aku upah dia, dia pi. Abu Lahab dia upah siap-siap. Cerdik juga dia tak? Selamatlah dia, Abu Jahal hak mati. Walaupun demikian, Nabi tak berhenti dakwah bapa saudara dia. Tunjukkan jalan kebaikan. Walaupun bapa saudara dia kafir, bapa saudara dia mendapat laknat Allah, tabbat yada, tak berhenti kita baca hari ini. Tapi bila berhadapan dalam soal dakwah dan nak menarik pada Islam, berapa kali Nabi guna dan panggil Abu Lahab, wahai si kafir. Saya tanya tuan-tuan, berapa kali dia panggil bapa saudara dia, wahai si kafir? Berapa kali dia guna atas tabbat tiada nak dakwah bapa saudara dia, wahai manusia yang dilaknat oleh Allah? Berapa kali dia guna kalimah? Zero. Wahai bapa saudaraku, ataupun dia guna nama. Nak dakwah orang, nak dekat orang, guna nama. Kalau kita hari ni nak dakwah kawan kita hak non muslim pun awal-awal lagi, wahai sahabatku si kafir. Jadi aku nak cerita, orang dengar wahai sahabatku si kafir pun ikut. Hang nak cerita apa, panggil aku awal-awal lagi si kafir dah. Memang dia kafir tak salah, tapi pendekatan dakwah salah. Kita nak ajak orang, kita guna benda hak tak elok dah pada dia. Ni aku nak cerita sikit kat hang lah, wahai si penipu, wahai si pembongak, wahai si apa-apa. Kita sebut semua hak buruk-buruk baru kita nak cerita. Orang nak dengar pun tak mau dah. Wahai saudaraku yang mulia, dia penipu. Oh, dia panggil mulia. Okey ke tak? Dia penipu, kita sebut yang mulia, yang baik hati, saudaraku, rakan yang terdekat, yang dimuliakan, memang akan buka pintu orang nak dengar. Hari ini tomahan cacian tidak akan lebih berkesan kecuali dengan pendekatan kasih sayang, kedamaian dan kemesraan. Hak jahat tu jahatlah, hak kita nak cerita, nak tarik, nak kepada kebaikan. Okey, kembali. Mana tadi kita tadi ya? Duk tarik Hanzalah tadi. Baik. Bila mari Nabi ni, tak selesanya bapa Hanzalah sampai dia terpaksa pindah. Nak marah dekat Nabi, nak marah dekat sahabat, perang Badar kalah pula musyrikin Mekah, dia lagi meluat, dia lagi panas, akhirnya dia hak duduk Madinah, dia pindah ke Mekah. Dia hak duduk Madinah, elok-elok tempat dia, dia pindah ke Mekah. Nabi mari kau ni. Dia duduk di Mekah, dia duduk provoke, dia duduk api-apikan, dia duduk fitnah pula dengan pemuka-pemuka Quraisy. Oi, malu sungguh ah. Ramai 1000 tapi kalah. Macam mana kita nak buat ni? Hang benci Muhammad, aku pun benci Muhammad. Hang benci dakwah Islam, aku benci dakwah Islam. Dia duk provok, kita kena lawan sekali lagi ni. Malu kita kalah perang Badar. Jadi dengan sebab provok ni, naik baliklah semangat geng-geng tu. Sehingga setahun kemudian 3 Hijrah jadi perang apa? Lepas Badar perang apa? Uhud. Selang tak lama nak perang pula dah, semangat ni. Kali ni hak dulu 1000 hantar berapa? 2 kali ganda, 3000. Islam dulu 313 plus, hantar 1000. Sampai tengah jalan, geng munafik buat hal, tinggal 860 plus. Hak sebenarnya duduk di medan tak sampai 1000 dah Islam. Nak lawan 3000 ni, purata 1 lawan 3, samalah perang Badar lebih kurang.